Kita pada hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay, insya-Allah pada petang ini kita akan mendengar sedikit sebanyak tajuk tazkirah kita ataupun syariah kita berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga, kewajipan zakat. Okey. Jadi Komen. Slide terus. Okey, apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan zakat? Okey, terkeluar. Okey, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Okey, selepas kita solat, lepas tu zakat, lepas tu baru kita puasa. Okey. Jadi kalau kita tanya budak yang mungkin dia baru masuk pra kan, rukun Islam ada 5. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Wajib zakat ni adalah wajib lah. Ada orang kata, Ustaz, saya kena bayar zakat ke? Sebagai seorang Islam, rukun Islam adalah zakat. Jadi rukunnya wajib. Macam solat. Ustaz, saya wajib solat ke? Wajib. Sebab rukun Islam. Ada sikit gangguan di sini. Okey. Jadi bila sebagai seorang Islam, zakat hukumnya adalah wajib. Kita jangan kata wajib ni wajib sebab apa? Sebab bisnes ke, sebab kita ni mampu ke, tak ada. Bukan sebab tu, sebab dia adalah satu rukun Islam. Okey. Jadi kita yang ada dekat sini kita kena tahulah. Zakat ini hukumnya adalah wajib kerana zakat adalah termasuk dalam rukun Islam. Okey, apa sebenarnya maksud zakat ni? Okey, dari sudut bahasa adalah subur, suci dan berkembang. Kita dapat mungkin dapat duit hasil daripada kerja, emas, ataupun kita ada saham, kita ada binatang ternakan, kita ada kebun buah-buahan. Hasil daripada situ yang kita dapat tadi tu, untuk mensucikan sumber yang kita dapat tu adalah dengan zakat. Okey, zakat ni apa? Maksud yang secara mudahnya, okey, kalau kita nampak ada satu longkang ataupun sungai, kita kata sungai. Sungai ni air dia mengalir, kan? Betul tak? Sungai air mesti mengalir. Ataupun kita kata longkang pun air mesti mengalir. Macam mana berlaku banjir? Bila sungai tersumbat. Betul? Bila longkang tersumbat, berlaku banjir. Air yang mengalir itu adalah duit yang kita dapat. Duit yang kita dapat ni adalah rezeki. Air yang mengalir. Kalaulah ada bahan-bahan ataupun ada batu ataupun sampah ataupun pokok yang ada dekat tengah-tengah sungai, apa jadi dekat air tadi tu? Air itu akan menyebab air tadi akan boleh berlaku tersumbat dan boleh menyebabkan banjir. Faham tak maksudnya apa? Faham? Bila ada satu aliran sungai, bila ada sekatan, air tadi tersekat. So banjir. Banjir ni boleh orang kata boleh diubah dengan cara apa? Kita ambil batu tadi, kita ambil kayu tadi, kita ambil sampah tu, air tu boleh berjalan dengan
dengan terus tanpa halangan. Faham tak maksud dia apa? Cuma faham? Maksud dia apa? Ni nak kata zakat ni. Kita dapat duit, dapat hasil. Sungai tadi, air mengalir. Bila ada kayu balak kan, bila ada sampah, sungai tu mesti terhalang kan? Betul? Tak lancar. Cara nak buang benda tu kita kena buang lah. Apa yang menghalang rezeki kita ni daripada tu? Mengalir tu. Ialah apa dia sebenarnya tu? Tak bayar zakat. Ya. Bila kita dapat duit, kita tak bayar zakat, duit kita tu tersekat dan tidak bersifat suci. Duit kita tu tercemar. Kita bagi zakat, kita keluarkan zakat, duit tadi itulah, duit yang kita keluarkan zakat itulah mensucikan kita punya pendapatan. Sebab itulah orang yang tak keluar zakat, dia kaya. Tapi dia tak berkat. Dia kaya, dia ada hutang, dia kaya, tak pernah cukup. Kita ada duit, dapat gaji, kita tak keluar zakat. Kita ada duit, tapi kita masih lagi tak cukup untuk nak bayar. Kenapa kita masih lagi tak cukup? Sebab tak keluar zakat. Kalau kita ada masalah macam tu, ada setengah orang dia kata, saya ni ada macam-macam, tapi saya tak cukup duit. Tak cukup duit sebab apa? Zakat kita tak keluar. Macam itulah puncanya. Zakat ni nak mensucikan pendapatan kita. Okey, maksud dia beristilah pula, mengeluarkan sebahagian harta daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Ni zakat ni boleh bagi kat siapa? Ini pun ada perbahasan. Golongan yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Tak semua orang boleh terima zakat. Isteri boleh tak bagi zakat kat suami? Suami boleh bagi zakat kat isteri? Tanggungjawab. Okey, hukum zakat apa dia? Wajib. Hukum zakat wajib. Bukan sunat, wajib. Okey. Dalil ayat Quran yang mensyariatkan zakat. Okey. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Next. Okey. Ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah menyuruh kita mendirikan solat dan keluarkan zakat. Okey. Ini ayat Al-Quran yang mensyariatkan zakat. Okey. Siapa yang layak terima zakat ni? Kita dok cerita orang kita kutip zakat, ambil kutip zakat bulan puasa, kita bayar zakat, potong gaji, kita bayar zakat kalau kita ada emas beratus-ratus kilo. Waktu kat sini ada yang emas sampai 1 gram, 1 kg. Wajib bayar zakat ni. Tapi duit zakat tu ke siapa? Duit zakat tu ke siapa? Inilah dia duit zakat tu. Pertama sekali kepada fakir. Fakir ni apa? Orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk memenuhi keperluan, kewajipan, termasuk makan, minum, pakai, tempat tinggal. Orang fakir ni dia makan, minum pun dia tak ada source lah, tak ada sumber. Kita tak tahu, Allah Alam, dia pemalas ke dia apa, kita tak tahu. Tapi yang penting dia orang fakir. Ya saya. Dia ada haul tak? Maksudnya dia ada contoh macam 1 tahun pendapatan dalam Perkiraan dia. Ada. Semua zakat ada haul dan ada hisab. Okey, haul tu apa haul? Tempoh. Okey, betul Ustazah. Haul tu adalah tempoh. Hisab? Ilmu hisab apa? Ilmu hisab? Pengiraan dan tempoh dia. Maknanya kalau tempoh dia cukup setahun, hisab dia berapa? Okey. Orang fakir zakat kita ni pergi ke siapa? Kepada orang fakir. Yang kedua siapa? Orang miskin. Orang fakir ni je level dia atas lagi lah. Orang fakir ni memang kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Kalau ada lah. Orang miskin, dia kaya sikit daripada orang fakir. Orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidup. Maknanya fakir ni dia langsung lah. Lepas tu amil. Amil siapa? Amil ni orang yang telah dikuat kuasa atau telah digazetkan untuk ambil ataupun kutip duit zakat.
Kenapa Amil ni dapat sebahagian pada penerima zakat? Sebab dia ni orang yang bertanggungjawab. Kalau Amil tak adalah orang bayar zakat kat siapa kan? Nak bayar zakat kat siapa? So Amil ni kerja dia kumpul dan dia menyelaraskan. So itu adalah sebahagian daripada kerja dia. Siapa lagi? Mu'allaf, yu'allifun. Siapa dia mu'allaf? Ada soalan dari tadi. Oh, dekat Malaysia ni golongan fakir tu ramai ke? Oh dia dekat negara kita ni kita kena tengok baiklah. Kedudukan ekonomi macam mana negeri tu. Kalau negeri Selangor, KL banyak orang fakir. Sebab apa? Dengan kos yang tinggi, dia duduk pun rumah pun dia tak boleh mampu bayar rumah. Lepas tu dengan duit PPZ yang tanggung bayar rumah dia dengan kalau kita tengok cerita banyaklah kan yang sebenarnya kita tak tahu. Baitul Mal ni dia ada bayar rumah tau. Bil api, bil air. Dia tak, memang kalau dia dapat gaji, dia bayar bil api, bil air dengan sewa rumah, dia tak ada duit dah untuk beli susu dengan makanan keluarga. Okey. Ramai lah. Tapi sebenarnya ramai. Kat mana-mana pun ramai. Yang gelandangan tu masuk dalam golongan fakir tak? Gelandangan bukan golongan fakir sebab gelandangan dia bekerja. Dia cuma tak ada rumah je. Dia kerja, malam dia tidur tepi jalan. Siang dia kerja. Tapi dia tak ada duit nak beli rumah. Kalau dia ada duit mesti dia menyewa. Okey, orang fakir, orang miskin ni dia tak ada gaji. Oh. Gelandangan dia tak ada gaji. Okey, beza gelandangan dengan orang papa Ada beza. Gelandangan lain maksudnya orang papa, orang merempat. Tu lain. Orang merempat dengan orang papa tu itu bukan gelandangan, jangan sama kan. So, orang papa tu fakir lah. Yalah. Orang okey. Faham Tak termasuk dalam miskin tu gelandangan. Orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidup. Okey, gelandangan dia belum masa mungkin ialah fatwa terbaru mungkin kita tak belum sangat start jumpa lagi. Ini adalah 8 yang telah dibahaskan oleh para ulama dan kita berpegang pada 8 ni. Okey, kalau dia gelandangan, dia kelompok miskin, dia dapat lah. Kalau dia gelandangan, dia kelompok fakir, dia dapat lah. Tapi dia tak adalah khusus gelandangan. Sebab saya rasa Ustaz, gelandangan tu dia Dia hanya pelbagai. golongan je. Ya, golongan. Ada gelandangan yang sengaja dia malas bekerja. Betul. Sebab gelandangan ni dia waktu siang tak ada. Betul tak? Kenapa siang tak ada? Kerja. Dia kerja. Kan tidur kat asrama dia. Siang dia tak ada. Malam pun dia ada sebab dia tak ada rumah nak bayar sewa. Tidur kat mana. Sebab saya pernah tanya gelandangan ni. Kenapa? Okey. Mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Sebab kenapa orang mu'allaf layak? Banyaklah orang baru masuk Islam ni dia terpisah dari keluarga, dia tak ada pendapatan, dia diberhentikan kerja. Tapi mu'allaf ni sebab salah satu adalah untuk kita bagi dia baru masuk Islam untuk menunjukkan bahawa Islam tu membantu dia, meraihkan dia dan dia layak dapat. Sebab tu mu'allaf kalau dia pergi kelas belajar agama dia dapat duit sagu hati RM50. Duit mana? Duit zakat. Mu'allaf. Orang sekaya toke gula Malaysia tu, dia masuk Islam, kita boleh bagi dia zakat. Dia kalau dia orang kaya tak layak lah. Mu'allaf dan dia tak ada duit lah. Dia mu'allaf tu syarat dia, tapi tengok dia punya benih kategori dia. Kalau dia orang kaya tu tak layak lah. Ni mu'allaf yang memang keluarga buang dia, adik-beradik buang dia. Okey? Ustaz, ada soalan Ustaz. Okey? Apa maksud asnaf tu sendiri Ustaz? Asnaf ni adalah orang yang asnaf ni sebenarnya orang yang layak menerima zakat. Golongan yang layak menerima zakat itu namanya asnaf. Okey. Faham? Apa itu asnaf? Asnaf orang yang layak terima zakat. Ustaz ada soalan. Macam contoh kita tengok cleaner contoh kan. Tapi ada orang kata cleaner. pendapat tak boleh bagi pada cleaner miskin lah kan kategori itu. Tak boleh bagi pada isteri sebab dia ada suami. Walaupun suami dia miskin kena bagi pada suami yang keluarga. Tak boleh bagi pada perempuan macam tu. Bagi isteri. Asnaf ni, cleaner tu. Contoh cleaner lah kan. Tapi kalau macam dia miskin. Tapi macam okay, kita cuma kena isteri dia. Tapi kita tak boleh bagi isteri. Kita bagi pada suami dia macam tu sebab dia ada ketua keluarga.
Oh, okey, okey, miskin okey. lah. Ada pendapat tu. Tak ada. Kalau kita nak bagi zakat dekat orang ni, kalau kita nampak orang tu memang memerlukan dan dia termasuk dalam golongan asnaf, kita boleh bagi. Tak kisah. Tak payah bagi pada suami dia ke. Tak. Yang penting duit tu sampai kepada orang yang memang kita yakin dia ada golongan yang menerima zakat. Ustaz, Ya? Tak serah. Ustaz nak tanya soalan. Kalau sebab kalau Saya minta tak ada. kalau dulu saya ada dengar bahawa sebelum kita mempunyai sistem Baitul Mal, kita menggunakan konsep yang sama. Okey. Maksudnya kita kenal pasti dalam syariah kita ada miskin, ada ibu tunggal yang ada pendapatan dan sebagainya. Ibu tunggal bukan golongan asnaf. Yelah, maksudnya orang miskin lah ibu tunggal yang tak ada pendapatan dan sebagainya dibantu dengan menggunakan Duit zakat. duit zakat, which is memang kira orang kata terus kepada Ya, boleh. Sebenarnya okey, boleh digunakan kan. sekarang ni macam ni, okey. Bila kita nak bayar zakat, kita kena tahu first kali macam mana nak bayar zakat. Kita kena niatkan yang kita nak bayar tu adalah zakat. Pernah bayar zakat fitrah tak? Benar lah. Macam mana bayar? Kan? Zakat ni dia hukum dia wajib. Wajib kan? Sebab rukun Islam. Okey. Sedekah hukum dia apa? Sunat. Dia bukan rukun Islam sedekah ni. Sedekah ni kita boleh bagi kat siapa? So tak ada kumpulan. Masuk orang kaya. Tak kisah nak bagi sedekah kat siapa pun. Tapi zakat ni dia wajib. Bila wajib ni, dia ada niat. Bila niat ni, dia ada akad. Tu akad. Okey, kalau tengok orang bayar zakat fitrah, selagi dia tak sebut, tak payah sekarang kita boleh sentuh tangan kan? Tak boleh salam, kita kena cakap. Selagi dia tak cakap, dia tak dikira akad. Dia tak cukup syarat untuk nak dikatakan sistem zakat tu. Kita bagi zakat kat siapa-siapa. Kita niat dah. Okey, niat aku nak zakat. Kita ada akad tak dengan dia? Okey, ni saya Muhammad Faizul Ayu, saya nak mengeluarkan zakat sebanyak RM tujuan kepada apa? Kasut. Dia kena jawab. Dia kena jawab tau. Online tu dia klik. Naik. Setuju. Mana itu akad secara online. Besar tau. Maknanya. Nampak tak zakat tu? Nampak tak cara bayar zakat dengan cara buat sedekah? Sedekah ni kita bagi je. Bagi dia kat Noh. Nak kau nak bayar RM50. Tak ada masalah. Okay, fine. Itu adalah sedekah. Zakat ni dia kena ada niat, dia kena ada akad. Kita bayar zakat kat orang kita kata okey lah ni kau ni zakat ni akak ambil lah. Itu je punya flow je tak betul. Sebab tu lah kata zakat ni dia rukun Islam. Sebab tu dulu kita tak tahu. Dulu mungkin tak ada Baitul Mal ke tak ada PZ kan. Jadi kita main sembrono lah bagi siapa. Sekarang dah ada dah sistem. Dia kena ada akad, dia kena ada lafaz. Barulah benda tertib. Cara buat zakat ni dengan secara tertibnya. Maksudnya kalau nak kirim ke orang tak boleh lah. Kena okey. Kirim kat boleh. Kita boleh wakilkan tapi orang tu sebut tak? Kena wakil. Sebab itulah zakat dia ada 3 istilah betul Pertama zakat atas tangguh masa ni lah yang lelaki. Yang perempuan kalau pernah bayar zakat kan. Ni untuk siapa tanya? Untuk diri saya sendiri. Dia tak sebut tanggungan. Saya bayar RM7 untuk diri saya sendiri ni kerana Allah Taala. Pak betul je pun lafaz balik. Saya terima ni kerana Allah Taala. Clear. Lepas tu, okay. Doa tu tak apa kan. Kalau buat tanggungan, dia sebut dengan tanggunganku sebanyak RM bla 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 bla. Saya mewakilkan Muhammad bla 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 bla. So itu akad tau. Zakat ni juga ada akad. Sedekah tak ada akad. Sebab tu lah tengok orang bayar zakat. Kenapa you publish? Syarikat ni. Kan ada more check semua. Bukan dia macam plug kan. Itu adalah akad sebenarnya. Bukan nak kata dia berlagak ke dia. Itu adalah akad. Dia menyerahkan kepada Sultan Selangor. Betul tak? Sebab Sultan Selangor ada ketua agama Islam. So dia boleh je buat kat PZ negeri Selangor kan. Tapi dia nak simbolik. Itu adalah akad. Kalau sedekah ada nampak? Ini sedekah saya sebanyak RM5,000 kepada mas. Tapi sudah jadi lain lah. Okay. Faham Faham. So zakat ni dia rukun. Dia rukun Islam. So kita kena aware lah benda tu. Okey, siapa lagi yang layak tu?
hamba. Kalau jumpalah. Jumpa hamba, kita bolehlah zakat kat dia. Siapa lagi? Fi sabilillah. Ni ramai. Fi sabilillah ni terlalu ramai lah kelompok fi sabilillah. Pelajar sekolah, orang yang musafir, tabligh fi sabilillah, ataupun orang yang berjihad pun termasuklah fi sabilillah. Okey. Orang berhutang. Orang berhutang dia ada tak kasi dengan berhutang? Ada. Saya berhutang lagi. Tapi orang berhutang ni dia ada dia ada kumpulan dia lah. Kalau setakat Akmal hutang kat Com, tak payahlah. Okey, orang berhutang pun boleh terima. Tapi dia hutang yang ada kumpulan je lah. Bukan hutang kereta, hutang rumah, hutang. Okey. Apa kumpulan? Adalah syarat dia. Dia kena pergi dekat Baitul Mal, ada syarat dia. Siapa orang yang layak. Kalau jadi penjamin, kita pula kena bayar hutang. Macam mana? So kena bincang dengan apa maksud dia sebenarnya. Tapi orang berhutang boleh. Orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas. Dan tak mampu membayar. Saya rasa kalau kita berhutang, kita mampu e-shopping benda tu. Kita berhutang tapi mampu beli macam-macam. Itu tak boleh lah. Dia berhutang, dia tak mampu beli nasi. Dia berhutang, anak dia tak makan seminggu. Orang macam tu boleh bagi. Lagi habis bayar hutang. Betul. Dari tinggal kosong. Lepas tu Ibnu Sabil, orang yang bermusafir pun layak. Orang bermusafir pun layak. Layak terima zakat. Okey. Ya. Yang terputus perbelanjaan. Tapi kalau kita setakat ulang-alik Sabah, Selangor, KL, Johor tu, Ibnu Sabil tak adalah sangat. Dia maksudnya tujuan dia tu sebab dia tak ada pembelanjaan, dia dah berhijrah kan, dia bermusafir, dia tak ada duit. Kan ada orang-orang yang kita nampak dia, tapi tujuan ni kena betul niat lah, jangan tujuan jahat lepas tu kita bagi zakat pula. Okey, faham? Dia orang Islam je ke? Ya, ni orang Islam lah. Orang bukan Islam boleh dapat zakat ke? Yang buat operation tu, ambil duit zakat tu. Kan dia ni. Itu termasuk orang yang tak mampu lah. Apa tak? Operation. Nak operation kan, tak cukup duit kan. Pembelanjaan, Bantuan zakat. pembelanjaan anak sekolah. Kan sekarang zakat ni dia dah meluas tau. Baitul Mal ni dia dah meluas dah. Jadi mungkin golongan fakir. Adalah dia punya ibu tunggal pun ada yang kaya, tapi ada juga yang fakir. Lepas tu ayah tunggal pun ada yang kaya, ada yang fakir. Jadi dia ni hanya sasaran dia. Dia punya golong asnaf, tapi dia punya pecahan dia tu banyak lah. Macam Ustaz, macam tadi siapa ni tanya, mu'alaf. Ada orang kaya mu'alaf, layak dapat zakat. Tengok juga dia punya ciri-ciri dia. Okey, seterusnya apa hikmah pensyariatan zakat? Okey, zakat ni pertama sekali pemberi, penerima. Pemberi dia apa? Mendidik jiwa orang yang beri itu dengan sifat pemurah. Lepas tu melahirkan sifat taat. Allah suruh. Rukun Islam yang keberapa ni zakat? 3. 3 ke 4, 4 ke 3. Ada confuse lah. 3 tak tulis 3, 4. 3 sebenarnya apa? So'ib. 4. Itu siapa yang tadi tu yang pergi edit salah. Okey, yang keempat lah. Islam. Okey, lepas tu Lepas solat kan puasa dulu. Ustaz tu terus zakat. Cakap puasa ada dulu. orang salah ini. Puasa dulu. Okey, lepas tu mendapat kerana Allah. Dan sebab ikutkan asal 4 kan. Okey, betul mendapat kecemerlangan hidup. Maknanya orang yang berzakat ni dia dapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui apa? Harta yang dizakat. Okey, penerima pula apa dia? Membersihkan daripada sifat hasad, iri hati. Orang yang susah ni dia zaman Khalifah Harun al-Rashid, pernah dengar? Umar al-Khattab. Lepas tu Umar al-Khattab ni dia buat sistem wakaf, sistem Baitul Mal. Lepas tu Umar Abdul Aziz, Harun al-Rashid. Zaman-zaman tu tak ada orang miskin, tak ada orang fakir. Sampai kan zaman Khalifah Umar Abdul Aziz ni, tak ada orang yang minta zakat ni. Sebab apa?
Tak ada orang. Sebab sistem, mana orang kaya dia mengeluarkan zakat dan bagi kat orang miskin boleh membina hidup, akhirnya semua orang dapat duit. Kalau sistem ni berjalan dengan betul lah. Tapi sekarang kita nampak orang kaya makin kaya kan. Sebab tu lah, penerima dia takkan rasa hasad sebab duit kita ni, yang kita dapat ni, 2.5 adalah duit untuk dizakatkan. 2.5%. Okey. Penerima akan menjadi sumber modal bagi golongan miskin menjana ekonomi keluarga. Meringankan beban orang yang berhutang daripada belenggu hutang, meningkatkan keyakinan mu'allaf terhadap Islaman. Mu'allaf ni kalau dia ada setengah mu'allaf dia masuk Islam, memang niat dia untuk dapat bantuan pun. Tapi masuk Islam, dia nak bantuan. Dia masuk Islam, nak bantuan. Contoh Banyaklah contoh. Dia nampak dia Yang tu bukan. Rohingya tu. Rohingya tu memang kebanyakan Islam. Tapi lama-lama bila dia nampak benda tu bagi kebaikan kat dia, dia dah hilang dah untuk bantuan tu. Dan akhirnya dia akan terus memahami Islam dan ada yang dapat pula jadi ustaz lagi hebat daripada ustaz. Ada orang kahwin dengan orang Islam sebab dia nak kahwin je. Mu'alaf yang kahwin. Dia nak kahwin je bukan sebab Islam pun. Lepas tu takdir dia cerai kan. Dia tak keluar daripada Islam. Niat pertama dia nak kahwin. Dan dia faham Islam dan dia kekal dalam Islam sampai dengan mati. Sebab itulah salah satu hikmah kenapa mu'alaf dia adalah satu asnaf. Okey, masyarakat ni macam semua tahulah meningkatkan syariat Islam, saling membantu. Okey. Seterusnya, jenis zakat. Ni yang kita kena faham. Zakat ni ada dua. Satu zakat fitrah. Zakat fitrah ni apa? Fitrah ni apa? Bila kita bulan puasa, kita raya Aidil Fitri. Aidil Fitrah tak ada Aidil Fitri. Zakat ni fitrah. Maknanya kita kembali kepada asal. Aidil Fitr. Kembali kepada asal. Fitrah. Kita dah puasa sebulan ni, kita dah baik dah semua. Bulan hari raya satu Syawal tu kita dah fitrah, kembali fitrah. Itulah zakat fitri, zakat fitrah. Keluar. Itu zakat fitrah. Ya, wow. Tu zakat fitrah. Tu yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah. Yang kedua zakat harta. Yang ni yang banyak orang tak keluarkan zakat harta ni. Zakat fitrah ni kalau kita tak keluarkan, pahala kita yang berganda-ganda ni, yang kita baca macam-macam Al-Quran, semayang ni, yang warak-warak dalam ni kan. Tak bayar zakat fitrah, pahala tu tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah. Bila sampai di padang mahsyar nanti, Allah tunjuk kita punya amalan, kita semayang semua bulan puasa kan. Sepatutnya ganjaran dia berlipat kali ganda. Tapi bila kita tak bayar zakat fitrah, pahala itu tergantung dan tak diterima oleh Allah SWT. Dengan zakat fitrah ni lah kita punya pahala-pahala puasa, pahala-pahala baca Quran ni terus sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau orang melambatkan, kita takutlah kan, tak bayar. Katanya orang miskin wajib juga. Tak ada duit langsung. Zakat fitrah ni adalah wajib ke atas semua orang Islam. Miskin macam mana yang tak ada duit langsung tu? Zakat fitrah wajib kepada semua orang Islam. Zakat harta wajib kepada orang yang berharta. Mana orang miskin ni dia tak ada harta kan. So zakat harta tu dia tak wajib. Zakat fitrah ni dia wajib. Mana dia nak cari? Mana nak cari? Ya, baik. Kita nak cek dia tu nanti kita bincang ada. Tadi selepas ni nanti. Okey. Sebab dia dapat duit bantuan kan? Betul tak? Dia dapat duit bantuan bulanan, dapat JKM bagi dia 300, 500. Lepas tu apa ni pejabat agama bagi dia beratus-ratus. Dia kurang RM7 je. Kalau zakat fitrah ni wajib kat semua orang. Dia tak ada halangan. Tak ada inilah halangan. Okey. Ini dalil nakli daripada Rasulullah SAW, hadis daripada Umar Rasulullah SAW farada zakatul fitri min Ramadhan 'ala nas
saman min tam. Okey. Aw sa'an min sya'ir ala kulli hurri aw an zakari aw uns minal muslimin. Maksudnya apa? Ibnu Umar mengatakan bahawa zakat fitrah pada bulan Ramadan ni Nabi sebut Nabi sebut ni. Tadi ada orang tanya kan, orang miskin kena bayar ke tak? Ni Nabi sebut. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan ke atas manusia, maknanya orang Islam lah, dengan mengeluarkan satu gantang kurma ataupun ni ikut kurma atau gandum kita kat sini ikut beras. Bagi setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan. Mana Islam nampak situ? Nabi sebut, ya, bagi setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan Muslim. Maknanya apa? Kalau hamba lelaki atau hamba perempuan pun Nabi kata wajib ke atasnya zakat fitrah. Maknanya kita ni yang bukan hamba pun wajib. Ini dalil nakli zakat fitrah. Jadi dia jawab tak soalan tu? Terjawab kan? Maknanya Rasulullah pun kata wajib. Okey. Apa dia syarat wajib? Ini baru dia syarat dia. Syarat dia pertama Islam. Islam lah. Semua Islam wajib. Yang kedua, hidup pada akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Maksudnya apa? Dia hidup sampai akhir Ramadan. Sampai awal Ramadan. Akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Lah. Kalau dia mati, 1 Syawal. dia mati akhir Ramadan. Dia mati? Akhir Ramadan. Tak wajib lah. Mana kita hidup ni, sampai pagi Syawal tu wajib. Sampai pagi Syawal. Okey. Mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Inilah yang ketiga ni lah syarat dia yang kita tengok. Kalau pagi raya tu dia masih tak ada makanan, duit nak bayar zakat tu untuk dia makan nasi, untuk minum air, itu tak bayar. Tapi ikut hukumnya orang Islam wajib zakat fitrah. Okey. Tak nak ni. Ya. Zakat fitrah ni boleh kodok ke? Macam contoh kan? Maksudnya kan? Kodok, Dia kata dia tak mampu kan? Sampai pagi raya tu dia tak mampu. Tapi tahun depan tu dapat rezeki yang lebih. Maksud kan? Kodok zakat fitrah. Okey. Macam tu boleh. Zakat fitrah tak boleh kodok. Kalau dia tak mampu, dia tak mampulah. Tak. Kalau dulu dia jahil pun tak beli. Burn lah, burn. Tak ada. Tak ada. Tobat je lah. Tak ada. So dia kena buatlah. Dia bukan macam kodok puasa. Okay. Last bayar zakat fitrah ni. Boleh bayar. Last sebelum Syawal. 1 Syawal lah. Sebelum terbenam matahari 1 Syawal tu. Okay, kita buka next punya slide. Ni dia ada hukum. Okay, ni waktu mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya harus sepanjang bulan puasa. Haruslah. Wajib selepas terbenam matahari pada malam akhir Ramadan. Wajib. So lepas azan, TV dah pasang takbir raya kan? Malam tu. Wajib, sorry. Wajib selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Betul lah, betul. Buka puasa lah. Buka puasa lah. Yalah terbenam matahari. Akhir Ramadan, wajib. Dia confuse. Ayat ni memang confuse. Selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Okay, faham tak? Pada 30. Ya, akhir Ramadan. Ramadan yang terakhir tu. Ramadan terakhir. Hari Ramadan terakhir. Wajib. Malam yang bakal lemang. Sunat. Semalam bakal lemang. Okey, sunat bila sunat? Sunat adalah sebelum solat hari raya Aidilfitri. Pagi raya itu sunat. Man, pagi raya sunat man. Pagi raya sunat. Sunat apa man? Pagi ke? Ya, betul. Wajib tu hari raya, hari puasa yang terakhir tu wajib lah bayar. Wajib. Kalau kita, ni hukumnya maknanya kalau kita dah lambat sangat, waktu tu kena wajib bayar. Hari last tu kena wajib bayar. Sebab apa? Esok dah raya kan?
Tu sunat tu. Ha? Sunat tu dia okey, banyak orang kata ala ustaz. Sunat sebelum khatib sebelum sembahyang sunat raya. Tu sunat. Sunat tu kalau kita dah tertinggal sangat. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya hari terakhir puasa tu wajib. Ke puasa pula. Kena pergi berlari terus. Mesti pun nak puasa. Okey. Mesti ada akhir. Esok pergi lah Ustaz. Sebab tu lah kita kena bayar zakat ni awal-awal. Jangan tunggu. Sebab ada pengalaman saya kan. Orang bayar zakat malam raya tu. Saya pernah jadi amil kan 9 tahun. Jadi amil zakat. Alhamdulillah. Kira macam mana kadang upah ambil? Okay, dia kira 1/12. Sikit sangat. 12. Jadi kalau daripada upah yang dikumpulkan 10 bas. daripada zakat yang dikumpulkan. Ya, bahagikanlah. 1/12. Banyaklah tu. Tak banyak. Okey. Sebab tu malam raya banyak orang berkumpul nak bayar zakat ni. Sebab dia takut jadi apa? Takut jadi makruh. Selepas solat hari raya sehingga terbenam matahari 1 Syawal makruh. Boleh bayar. Makruh lah. So daripada pahala puasa tergantung kan? Bayar. Selepas terbenam matahari 1 Syawal, hukum dia haram. Okey, faham tak? Okey, kenapa wajib tu? Wajib tu maknanya hari puasa terakhir tu wajib bayar zakat. Maknanya kena make sure dah bayar lah. Mesti bayar. Hari terakhir puasa mesti bayar. Kalau dah haram tak payah bayar. Dah haram makruh tu sisi ke lah. Bayar. Okey. Kompat. Okey. Kelas kita sepatutnya berakhir pukul 4. Gimana lagi? Okey. Zakat harta. Ni. Tadi zakat fitrah. Ada soalan zakat fitrah? Banyak zakat ni pun zakat harta. Zakat fitrah ada soalan tak? Tak ada. Tak ada zakat fitrah? Okey. Siapa yang wajib bayar? Siapa yang wajib bayar? Okey. Orang yang wajib tu yang tadi tu. Isteri kita tak suruh Islam. Apa orang Islam? Oh, siapa yang wajib membayar zakat? Okey. Apa ni? Yang wajib bayar zakat adalah ketua keluarga lah. Ketua keluarga. Kalau isteri ke ataupun anak ke. Okey. Tak kisah siapa pun sebenarnya. Kalau anak nak bayarkan untuk mak pun tak apa. Tak kisah. Adik Yang penting bayar. Kalau semua orang bagi duit kat saya pergi PPZ, saya kata saya nak bayar untuk 12 orang ni. Boleh. Boleh. Wakil kan boleh. Kita kutip RM5 ke RM7 ke. Wilayah ni ada 3 harga. RM5, RM7, RM14. Bezanya beza ikut pendapatan kita. Berapa kita dapat. Kalau kita ni susah sangat RM5 lah. Tak kisah. Tapi boleh wakil kan? Siapa boleh bayar zakat? Okey. Boleh bayar kan? Kalau kita Ustaz saya dah bayar, tiba-tiba mak saya bayarkan juga. Rezeki lah maknanya. Okey. Tak boleh lepas tu. Boleh. Siapa boleh. Taklah contoh dia ada anak. Dia suruh anak dia yang paling kecil. Tak ada masalah. Tengok tak ada dalam syarat tu kan. Syarat je bukanlah balik ke main ke. Dia kena balik ke apa. Tak. Nabi dah sebut siapa orang yang kena bayar ni? Termasuk hamba lelaki, hamba perempuan. Mana semua orang. Hamba pun boleh bayar. Okey, tadi tu zakat fitrah. Zakat fitrah ni khusus dalam bulan puasa je. Okey, untuk zakat harta kita akan masuk sesi yang akan datang Syariah Corner. Okey, sebab memandangkan pukul 4 ada yang datang pukul 6.30 pagi kan, dia sahur kat sini. Ada soalan ke? Ada soalan tak? Tak ada. Jadi terima kasihlah kita yang mendengar tazkirah berkaitan dengan zakat fitrah. Dan semoga insya-Allah kita mendapat
ilmu dan mendapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Jadi kita tutup dengan tafsir kepada dan surah Al-An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.